Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah pengajian kita hari ini kita akan masuk ini kepada Babu Bayanil Fiqhi wa Usulil Fiqh. Bismillah, satu orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Bayanil Fiqhi wa Usulil Fiqh. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام الشرعية هي الوجوب هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. Jadi pertama sekali kita lihat di sini penulis mengatakan Babu Bayanil Fiqhi wa Usulul Fiqh. Jadi beliau akan menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan fiqh dengan usulul fiqh. Perkataan fiqh dalam segi bahasa dia adalah kita ada tiga cara ataupun tiga wazan. Pertama sekali adalah faqiha yafqahu fiqhan. Maksudnya adalah faham, kefahaman. Faqiha yafqahu maksudnya faqiha kita ada faqiha yafquhu dengan faqiha yafqahu. Faqiha yani yafquhu dengan faqiha yafqahu. Ada beza dalam segi makna. Kalau kita mengatakan faqiha yafquhu, maksudnya yakni dia telah memahami. Faqiha yafquhu maksudnya dia telah memahami. Manakala kalau kita mengatakan faqaha yafqahu sabaqa ghairahu fil fahmi, iaitu dia telah memahami lebih daripada yang lain. Dia telah memahami lebih daripada yang lain. Lepas itu kita ada yang ketiga, wazan yang ketiga. Faquha yafquhu. Jadi kita ada wazan faqiha dan kita ada wazan faquha. Beza di antara faqiha dengan faquha. Faquha kita mengatakan fiqh kefahaman menjadi sajiyah baginya. Ini daripada af'al sajiyah kita panggil. Yang ini menjadi sifat baginya. Yang ini kefahaman menjadi sifat ini. Sifat yang dibaginya. Ini adalah faquha. Faquha yafquhu. Jadi kita ada faqiha yafqahu dan kita ada faqiha yafquhu dan kita ada faquha yafquhu. Jadi kita ada tiga wazan dan ketiga-tiga perkataan ini menunjukkan yakni kefahaman. Menunjukkan kefahaman. Cuma kefahaman yang dimaksudkan adalah kefahaman dengan terperinci. Jadi beza bila kita mengatakan fahima dengan faqiha ataupun faquha. Perkataan fiqh ini maksudnya memahami sesuatu dengan terperinci. Manakala faham, al-fahmu, dia adalah memahami. Tetapi perkataan fiqh ini maksudnya memahami sesuatu yang terperinci. Itu sebab pada zaman jahiliah dahulu ahli syair adalah fuqaha. Yani orang yang bagus dalam syair, mereka dikenali sebagai fuqaha. Apa sebabnya? Sebab bila seseorang itu dia syair, dia seorang poet, biasa dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang susah nak faham, betul ke tidak? Dia akan menggunakan ini perkataan-perkataan yang luar biasa sedikit. Jadi yang memerlukan seseorang untuk merenungkan dengan terperinci. Apa yang dimaksudkan olehnya. Sebab zaman dahulu syuara ini dikenali sebagai fuqaha. Ini dalam segi bahasa kita mengatakan perkataan al-fiqh luratan al-fahm. Perkataan fiqh ini dalam segi bahasa dia adalah kefahaman. Maka dalam segi istilah ini yang kita mempelajari, ini yang penting dalam segi istilah. Yakni beliau mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Dia adalah memahami al-ahkamu syar'iyyah. Maka penulis menggunakan perkataan ma'rifah. Apakah yang dimaksudkan dengan ma'rifah? Yang dimaksudkan dengan ma'rifah adalah al-idrakul jazim al-mutabiq lil waqi'.
al-munsha'u 'anid dalil. Ini definisi bagi ma'rifah. Yani biasanya ma'rifah kita mengatakan al-idrakul jazim. Yani maksudnya keyakinan. Al-idrakul jazim dia adalah memahami sesuatu dengan keyakinan. Al-mutabiq lil waqi', yang kena dengan realitinya. Yang kena dengan realitinya. Yang hasil daripada dalil. Ini yang dimasukkan dengan ma'rifah. Dan dalam ilmu akidah, definisi ini yang kita pakai. Bila kita mengatakan ma'rifatullah, ma'rifatullah kita mengatakan al-idrakul jazim. Yani maksudnya adalah keyakinan. Yani kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan. Yang mana keyakinan tersebut dia adalah daripada dalil yang kukuh. Ini yang kita maksud dalam ilmu fiqh ma'rifah. Tetapi di sini maksud ma'rifah di sini adalah maksud yang kedua. Yani ada lagi satu makna ini bagi perkataan ma'rifah, iaitu dia adalah mutlaqul idrak. Mutlaqul idrak. Yani kefahaman yang umum. Kefahaman yang umum. Apa maksudnya kefahaman yang umum? Yakni maksudnya kefahaman dalam segi keyakinan ataupun dalam segi zon. Dia juga dikenali sebagai ma'rifah. Sebab ilmu fiqh ni kita harus faham, ilmu fiqh kebanyakannya adalah zon, bukan dasar ini keyakinan. Yakni dalil dalam ilmu fiqh kebanyakan adalah dalil zonniyah. Kita telah mempelajari misalan beza di antara keyakinan dengan zon, betul ke tidak? Al-yaqin dengan zon. Jadi bila kita mengatakan misalan dalil dalam ilmu fiqh kebanyakannya berdasarkan dengan zon, apa maksudnya? Antum boleh faham, kita tak boleh faham? Kalau kita mengatakan misalan dalil dalam ilmu fiqh berdasarkan kepada zon, kebanyakan, walaupun ada dalil yang berdasarkan dengan keyakinan, di sini Al-Imam Abu Ishaq Al-Shirazi ta'rif bagi fiqh sama dengan Imam Haramain. Kalau antum baca kitab Waraqat, definisi yang sama. Kita lihat ini definisi ini, dia mengatakan ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ini adalah definisi siapa? Ini terkenal dengan definisi Imam Haramain. Dan Al-Imam Abu Ishaq Al-Shirazi satu zaman dengan Imam Haramain. Tahu ke tidak? Dia satu zaman dengan Imam Haramain. Maka ini adalah definisi yang bagi kecenderungan ini kepadanya. Cuma kita kena faham ini, bila kita mengatakan ilmu fiqh ni kebanyakannya adalah berdasarkan dengan zon. Jadi kita boleh faham insya-Allah ya. Itu sebab kita ada khilaf. Sebab kita ada perbezaan. Sebab dia adalah berdasarkan dengan zon dan bukan berdasarkan dengan keyakinan. Berbeza dengan ilmu akidah. Ilmu akidah yakni asas ini ilmu akidah, dalilnya kesemuanya yakni berdasarkan dengan yakni keyakinan. Kesemuanya berdasarkan keyakinan. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dalil keyakinan. Jadi bila kita membicarakan tentang akidah, kita mengatakan min adillatiha al-yaqiniyah. Dia adalah isbatul aqaid ad-diniyah ala adillatiha al-yaqiniyah. Yani mengisbatkan kepercayaan-kepercayaan ini dalam Islam dan dia adalah daripada dalil-dalil yang berdasarkan dengan keyakinan. Berbeza dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh kebanyakan adalah berdasarkan ini dengan zon. Taib. Maka beliau mengatakan ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Al-ahkam syar'iyyah. Al-ahkam jamak ini bagi hukum. Dan perkataan hukum ini adalah nisbatu amrin ila amrin. Dalam segi bahasa, ini kita menisbahkan satu perkara ini kepada perkara yang lain. Ini hakama. Maka di sini, apakah ini yang dimaksudkan dengan ahkam syar'iyyah? Hukum-hukum syar'iyyah. Jadi bila kita mengatakan hukum-hukum syariah, ini maksudnya adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ini definisinya. Saya telah memberikan dulu yakni kertas kerja dalam usulul fiqh. Jadi antum boleh lihat di sana definisi bagi hukum syar'i. Definisi bagi hukum syara'. Yani dia adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Saya harap antum semua ini dapat menghafal definisi ini. Sangat penting sekali ya. Ramai orang yang belajar ilmu fiqh ini mereka tidak menghafal definisi ini. Saya mengatakannya dengan keyakinan. Dengan keyakinan, bukan zon. Betul ke tidak? Ramai, bukan kita mengatakan semua. Hari ini kita tanyakan kepada orang Islam ataupun orang yang belajar
yang belajar fikih misalnya, apa hukum syar'i? Apa takrifnya? Apakah hukum syarak? Kalau dalam bahasa Inggeris, Sharia law kan? Sekarang tengah kecoh pasal ni Taliban, masalah Taliban, Sharia law. Taib, apakah yang ini takrif, yang ini bagi definisi? Jadi kita nak kena faham ini. Lebih-lebih zaman sekarang yang mana agama, ramai orang keliru tentang makna ini. Ada orang ini menyangkakan hukum syarak ini adalah hukum hudud. Memotong tangan ataupun ini rejam orang ini yang melakukan zina dan sebagainya. Ini kita mengatakan sebahagian daripada hukum syarak. Yang ini sebahagian kecil daripada hukum syarak. Tapi hukum syarak ini kita mengatakan dia adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida'i awit takhyiri awil wad'i. Ini definisinya. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Jadi saya akan syarahkan insya-Allah definisi ini dan saya harap insya-Allah antum menghafalnya. Boleh insya-Allah? Jadi pertama sekali kita ada khitabullah. Ini adalah perkara yang pertama sekali. Ini apa Zaki ada post. Antum boleh lihat WhatsApp ya. Apa dia mengatakan? Aywa. Khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Taib. Pertama sekali kita nak kena faham apakah yang dimaksudkan dengan khitabullah. Jadi antum perlu tulis ini. Supaya kita jangan lupa insya-Allah. Khitabullah yang dimaksudkan adalah ini adalah yakni kalam Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Boleh kita tulis ini. Ini ada kait mengenai ilmu akidah. Betul ke tidak? Apa maksud kalam Allah yang qadim? Siapa tahu definisinya? Kita dalam sifat ma'ani, betul ke tidak? Sifat ma'ani, sifat al-kalam. Sifat al-kalam sifatun azaliyatun laisat biharfin wala saut. Tadullu ala jami'il ma'lumat. Ini cerita ni. Ini adalah definisi yang bagi kalam. Jadi bila kita mengatakan yang ini khitabullah. Khitabullah yang ini maksudnya dia adalah yakni kalam yakni Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala al-muta'alliq. Ini juga dalam ilmu akidah, betul ke tidak? Kita belajar ini tentang ta'alluq. Ta'alluq yang dibagi kalam ada berapa ya jamaah? Kalau kita lihat ini kitab Kharidah Bahiyah misalan, ta'alluq yang dibagi sifat kalam, kita ada berapa ta'alluq? Kita ada 3, betul ke tidak? Kita ada ta'alluq suluhi, kita ada ta'alluq tanjiziyun qadim. Ta'alluq ini tanjiziyul qadim dengan tanjiziyul hadis. Betul ke tidak? Taib, dalam ilmu usulul fiqh dan ilmu fikih, kita concern kepada ta'alluq tanjiziyun hadis. Apa sebabnya? Sebab ta'alluq tanjiziyul hadis, dia bersangkut paut dengan af'alul mukallafin. Dengan perbuatan mukallaf. Ini yang kita lihat di sini. Dia mengatakan, al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Maka kalam Allah Subhanahu wa taala yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Maka ini jenis ta'alluq apa? Ini adalah ta'alluq tanjiziyun hadis. Betul ke tidak? Kenapa ini ta'alluq tanjiziyun hadis? Yang sebab af'alul mukallafin hadis. Perbuatan ini mukallaf, hadis ini ataupun qadim, hadis. Maka kalam ini Allah Subhanahu wa taala yang bersangkut paut ini dengan af'alil mukallafin. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Boleh faham insya-Allah semua? Selepas itu dia bil iqtida'i aw takhyir aw wad'i. Taib, kalam Allah Subhanahu wa taala yang ta'alluq ini dengan perbuatan ini mukallaf ada 3 jenis. Jenis ini yang pertama yang dikenali sebagai al-iqtida'. Al-iqtida' yang maksudnya talab. Mungkin antum tulis ini. Al-iqtida' yang maksudnya talab. Talab ini maksudnya apa? Perintah. Iqtida' ini maksudnya perintah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada 2 bahagian. Kita ada talab jazim dengan talab ghairu jazim. Ini juga saya rasa dalam nota saya ada tuliskan. Betul ke tidak? Zaki ada ke dalam? Jadi kita ada talab ini yang jazim dengan talab ini ghairu jazim. Apa bezanya talak ini jazim dengan talak ini ghairu jazim? Bila kita mengatakan talab yang jazim, maksudnya dia adalah perintah, kalau tidak dilaksanakan ada hukuman baginya.
Kalau ia tidak dilaksanakan, maksudnya ada hukuman baginya. Maka dia adalah perintah yang ditekankan. Dia adalah perintah ini yang ditekankan. Apa maksud ini yang ditekankan? Maksudnya ada kita mengatakan ada punishment kalau ia tidak, ada iqab kalau ia tidak dilaksanakan. Manakala talab ghairu jazim, tidak ada punishment kalau ia tidak dilakukan. Dia tidak ada apa? Dia tidak ada apa kita mengatakan punishment. Apa yang punishment? Dia tidak ada apa? Denda ya. Dia tidak ada denda. Dia tidak ada azab maksudnya. Dia tidak ada azab kalau ia tidak dilaksanakan. Jadi al-iqtida ia terbagi kepada dua bahagian. Talab jazim dengan talab ghairu jazim. Maka dia di bawah talab jazim, talab yang jazim sama ada talab fi'il ataupun talab tark. Sama ada perintah ini perintah melaksanakan ataupun meninggalkan. Kalau dia adalah perintah untuk melaksanakan, dia adalah wajib. Nampak tak? Kalau dia adalah perintah untuk meninggalkan, maksudnya dia adalah haram. Jadi anda talab ini jazim, kita ada apa? Kita ada dua. Wajib dengan haram. Jadi wajib ini maksudnya kalau kita meninggalkannya ada iqab. Haram ini kalau kita melakukannya ada iqab. Itu sebab ini semua daripada jazim. Manakala talab ini ghairu jazim, yakni kita ada dua. Sama juga. Talab bagi melaksanakan dengan meninggalkan. Maka talab ini bagi melaksanakan dia adalah sunnah ataupun mandub. Bagi meninggalkan ini dia adalah makruh. Jadi daripada sini berapa kita dapat? Kita dapat 4. Yani wajib, haram, mandub dengan makruh. Taib, kita ada beza ini di antara wajib dengan ijab, haram dengan tahrim, mandub dengan nadab. Dan begitu juga dengan makruh dengan yakni karah. Kita ada perbezaan. Apa bezanya? Bezanya adalah begini ya. Sekarang ini kita nak kena bezakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan mukallaf. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan solat. Maka perintah mewajibkan solat dia adalah ijab. Ini kita mengatakan ini adalah daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tidak? Ini khitabullah. Maka khitabullah dia adalah ijab. Apabila diperintahkan kepada mukallaf, perbuatan mukallaf yang ini menjadi wajib. Jadi ini beza di antara ijab dengan wajib. Maka ijab dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, manakala wajib dia adalah daripada perbuatan mukallaf. Jadi ini adalah dia punya apa kita mengatakan kesinambungan di antara ijab dengan wajib. Apa beza ijab dengan wajib? Yani ijab ini maksudnya kewajipan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib adalah perbuatan yang mukallaf. Yani misalnya kita mengatakan solat wajib. Apa maksudnya? Solat wajib ini maksudnya perbuatan solat adalah wajib. Perbuatan solat adalah perbuatan mukallaf. Maka perbuatan ini solat ini adalah yani wajib. Maka al-ijab dia adalah qadim. Betul ke tidak? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah qadim. Ini yang dimaksudkan dengan iqtida. Maka penulis ini dia mengatakan kita lihat definisi afwan. Bil iqtida ni yang pertama. Awi takhir. Takhir ini maksudnya Allah memberikan pilihan, khayyar. Yani melakukannya yakni diberikan pilihan sama ada melakukannya ataupun meninggalkannya. Dia tidak ada iqab. Barang siapa tidak melakukannya tidak ada iqab. Barang siapa yang melakukannya juga tidak ada yakni pahala yang dibaginya. Ini kita maksudkan dengan mubah, betul ke tidak? Takhir ini di sini yakni maksudnya mubah. Yang ketiga adalah al-wada'. Al-wada' ini kita mengatakan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min haitsu yani min kaunihi syartan atau mani'an atau sababan. Yani dia adalah khitabullah, yani perkara yang sama.
yang bersangkut paut ini dengan perbuatan yang mukallaf, tetapi perkara ini bersangkut paut, yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf ini, sama ada dia adalah syarat, ataupun dia adalah sebab, ataupun penghalang, mani'. Yang ini sebagai misal yang mudah, bila kita belajar bab salat misalan, kita mengatakan tahara ini adalah syarat bagi sahnya salat. Tahara adalah syarat ini bagi sahnya salat. Ini adalah wada'. Ini adalah wada'. Begitu juga kita mengatakan haid adalah mani'. Seorang wanita apabila dalam keadaan haid, dia tidak boleh melakukan salat. Sebab haid ini adalah mani' baginya. Dan sebab ini sebagai misal, kita mengatakan sebab arak itu diharamkan sebab iskar. Sebab ini ia memabukkan. Dan sebab yang ini wajibnya salat ini dukhulul waqt. Yang ini kalau masuk ini azan zuhur, sekarang yang ini sebabnya sudah ada. Jadi apabila sebabnya sudah ada, syaratnya sudah wujud, mani' tidak wujud, maka sekarang yang ini baru yang ini sah, yang ini dia melakukan perintah yang ini solat. Jadi beza di antara iqtida' dengan wada', apa bezanya? Iqtida' kita mengatakan dia adalah talab, betul ke tidak? Manakala wada' ini dia melihat ini kepada keadaan dan situasi. Dia melihat kepada keadaan dan situasi. Keadaan mukallaf. Sama ada mukallaf tersebut ada mani' ataupun yang ini syarat sudah ada baginya, ataupun sebabnya sudah wujud ke tidak wujud. Jadi hukum syarak ini terbagi kepada tiga bahagian. Pertama sekali adalah iqtida', kedua adalah takhyir, dan ketiga adalah wada'. Jadi di bawah iqtida' berapa kita ada? Kita ada 4, betul ke tidak? Haram, wajib, haram, mandub dengan makruh. Di bawah ini takhir ini kita ada mubah. Dan di bawah wada' kita ada syarat, kita ada mani' dan kita ada sebab. Selepas itu kita ada sahih dengan batil. Sahih dengan batil ini ia boleh dimasukkan dalam apa kita mengatakan dalam ini hukum taklifi, disebabkan ia bersangkut paut ini dengan muamalat. Yani muamalat ini apabila syaratnya wujud, maka kita mengatakan muamalat itu sah ataupun batil. Ini bersangkut paut ini dengan muamalat. Dari kesemuanya kita ada 10. Ala kulli hal ini, kesemuanya kita ada 10. Apa yang dimaksud ke semua 10? Kita ada wajib, haram. Lepas itu kita ada mandub, makruh, mubah. Ini dah 5, betul ke tidak? Syarat, sabab, mani', sahih, batil. Kesemuanya kita 10. Ini yang kita masukkan dengan hukum syarak. Iqtida', takhyir dengan wada'. Dan ini semua yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Yang asalnya datang daripada khitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, saya harap ini kita dapat faham ini, dapat hafal ini dengan baik insya-Allah. Jadi dia akan memberikan kepada kita gambaran tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum syarak. Jadi hari ini kita perlu nak kena faham ini dengan baik. Jadi bila orang menanyakan kepada kita, apakah Sharia law? What is any Sharia law? Ini jawapannya. Nampak tak? Dan tiap-tiap daripada ini ada definisinya. Wajib ada definisinya sendiri. Ini semua nanti insya-Allah ini akan disebutkan oleh penulis. Jadi kita kembali ini kepada kitab. Penulis ini mengatakan wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Jadi sekarang kita dah faham ini ahkam syar'iyyah. Allati tariquha al-ijtihad. Maka beliau sekarang dia mengatakan hukum syarak yang mana hasil daripada ijtihad saja yang dimasukkan dengan fikih. Hasil daripada ijtihad sahaja. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sekiranya dia berdasarkan dengan zanniyah saja. Manakala hukum ahkam yang asalnya daripada qat'iyah bukan fikih. Maka di sini penulis ini membezakan di antara dalil-dalil keyakinan dengan dalil-dalil zon. Maka beliau mengatakan ilmu fikih hanya membicarakan tentang dalil zanniyah sahaja. Sebab ijtihad hanya bagi zanniyah. Kita tidak ada ijtihad dalam qat'iyah. Qat'iyah ini keyakinan, betul gitu? Kita tidak ada ini ijtihad. Ini maksudnya kalau kita mengatakan misalan dalil bagi wajibnya salat. Dalil bagi wajibnya salat berdasarkan keyakinan. Yani kita ada dalil daripada Al-Quranul Karim, kita ada dalil daripada hadis Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, dan kita ada ijma' ini ulama. Kita tidak ada khilaf ini di antara ulama, maka ini adalah dalil keyakinan. Dia berdasarkan dengan mutawatir.
berdasarkan ini dengan dalil yang yakin. Kita mengatakan dalil qat'i. Dalil yakin ini maksudnya apa? Dalil yang berdasarkan dengan qat'i. Ini yang kita maksudkan dengan dalil keyakinan. Manakala bila kita mengatakan ijtihad ini berdasarkan ini dengan dalil zanniyah. Dalil zanniyah. Maka Al-Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, beliau lebih cenderung ini kepada ta'rif ilmu fiqh ini hanya kalau sekiranya dalil tersebut adalah dalil yang zanniyah. Kalau ia daripada dalil yang qat'iyah, ia bukan ilmu fiqh. Ini adalah pendapat beliau. Dan ini seperti mana antum baca dalam Syarah Warakat, Imam Haramain ini pun sama. Tapi Al-Imam Nawawi, Al-Imam Suyuti, imam-imam yang datang ini selepas mereka mengatakan definisi yang lain. Dan itu yang definisi yang biasa digunakan sampai hari ini. Apakah definisi tersebut? Ilmu fiqh adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiyah tafsiliyah. Ini juga definisi yang antum nak kena hafal. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Yani ilmu dengan hukum ahkam syarak sama. Al-amaliyah yang berdasarkan dengan amal, berbeza dengan i'tiqad. Sebab ilmu fiqh membicarakan ini tentang amalan, betul ke tidak? Al-muktasabu min adillatiyah tafsiliyah, yang hasil daripada dalil-dalil tafsili. Dalil-dalil yang terperinci. Naam. Selepas itu beliau mengatakan wal ahkamu syar'iyyah. Beliau mengatakan dan ahkamu syar'iyyah. Taib, di sini kita nak kena faham ya. Kita nak kena faham apa beliau maksudkan dengan ahkamu syar'iyyah. Di sini beliau membicarakan sebahagian daripada definisi. Beliau membicarakan yakni tentang al-muta'allaq. Tadi bila kita membicarakan tentang definisi hukum syarak, kita mengatakan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Beliau tidak membicarakan tentang khitabullah. Beliau terus ini masuk ini kepada perbuatan mukallaf kat sini. Jadi jangan kita keliru ya. Jangan kita menyangkakan Al-Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, yakni beliau sedang memberikan tarif ini kepada hukum syarak. Seolah-olah beliau mengatakan hukum syarak itu adalah wajib, nadab, mubah, mahdzur. Beliau maksudkan di sini adalah yakni hukum syarak yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf, itu yang dimaksudkan dengan yang wajib, yang nadab, mubah dengan mahdzur. Mahdzur di sini maksudnya yang benda ini yang diharamkan. Dan makruh dan sahih dan batil. Selepas itu ini beliau menerangkan ini apa yang dimaksudkan ya, tiap-tiap daripada perkara tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kita ada perbezaan di antara khitabullah dengan muta'alliqnya. Yani khitabullah dengan ta'alluqnya. Apa bezanya? Yani khitabullah kita mengatakan dia adalah qadim, betul ke tidak? Tetapi ta'alluqnya kepada perbuatan mukallaf, ini yang dimasukkan dengan wajib. Ini yang dimasukkan dengan haram. Ini yang dimasukkan dengan mubah dan sebagainya. Ada siapa-siapa yang ada soalan? Jadi kita berhenti di sini ke bagaimana? Ustaz, yang definition yang hukum syar'i itu ada dua. Mana yang lebih dipakai ya? Yang mana satu? I mean the first one is the Imam Haramain punya kan? Ya, ya. The second one, yang mana yang lebih dipakai oleh yang kedua. Yang kedua. Yang kedua terkenal dengan definisi Imam Nawawi. Ulama kita wallahu a'lam lebih cenderung kepada yang kedua. Antum kalau lihat kitab-kitab semua, kita boleh mengatakan 95% kitab-kitab fikih semua definisi Imam Nawawi. Jarang kita lihat definisi Imam Haramain. Tetapi sebahagian ulama kita mereka sebut definisi ini supaya kita dapat bezakan perbezaannya. Dia sebenarnya dia tidak ada perbezaan di antara. Perbezaannya hanya berkenaan dengan adakah dalil qat'i itu termasuk ilmu fikih ke tidak? Ini soalannya. Adakah dalil qat'i termasuk ilmu fikih ke tidak? Kalau ikut kepada definisi Imam Haramain, tidak. Ia bukan ilmu fikih. Maksudnya dalil wajibnya salat bukan fikih. Imam Haramain ini beliau mengatakan yakni indirectly beliau mengatakan dalil tentang kewajipan salat bukan fikih. Dalil tentang kewajipan zakat bukan fikih. Itu dah masuk yakni akidah. Sebab dia sudah masuk kewajipan. Satu orang
satu orang kalau mengingkari wajibnya salat, apa jadi? Satu orang kalau mengingkari wajibnya salat, kufur terus. Betul ke tidak? Dia terkeluar daripada agama Islam. Apa sebabnya? Sebab dalil keyakinan. Dia adalah dalil qat'i. Sama juga kalau orang mengatakan zakat tidak wajib, dia terus terkeluar daripada agama Islam. Sama juga dengan puasa. Kalau dia mengingkari puasa, rukun-rukun Islam dan sebagainya. Ini semua adalah bahas dalam ilmu akidah. Tetapi Al-Imam Nawawi, definisi Imam Nawawi mengatakan ini fikih. Ini fikih. Sebab dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Walaupun ini dia berdasarkan dengan dalil keyakinan. Itu bezanya. Kita baca lagi sikit saja. Cuma sebab kita lihat misal ini. Dia memberikan misal. Kita lihat Imam Abu Ishaq Shirazi. Beliau mengatakan, fal wajibu ma ta'allaqa al-iqabu bi tarki. Lihat apa dia mengatakan. Boleh faham insya-Allah? Apa yang beliau maksudkan di sini? Beliau mengatakan apa yang wajib itu adalah ma ta'allaqal iqabu bitarkihi. Bila kita mengatakan ini sesuatu yang wajib, talab jazim, dia bersangkut paut ini dengan iqab. Iqab ini adalah denda, ya. Punishment. Ya salam, punishment dalam bahasa Melayu apa, ya? Apa kita biasa mengatakan? Hukuman, Ustaz. Hukuman, ya Allah, hukuman, ya. Jadi dia adalah hukuman. Dia bersangkut paut ini dengan hukuman. Apabila seseorang itu meninggalkannya, ada hukuman yang bersangkut paut ini dengannya. Maka ini yang dimaksudkan dengan wajib. Jadi dia memberikan misal ini seperti apa? Seperti kas-salawatil khamsi, waz-zakawat, waraddil wada'i'. Ini semua adalah perkara yang wajib. Yang ini melakukan salat, membayar zakat, mengembalikan wada'i'. Wada'i ini jama' ini bagi wadi'ah. Yani wadi'ah ini seperti apa? Satu orang ini dia memberikan kepada kita sesuatu untuk kita simpankan untuknya. Maka wajib kita kembalikan kepadanya kalau dia memintanya. Sebab ini bukan harta kita. Ini adalah harta orang lain. Ini adalah wada'i'. Jadi ini adalah misalnya. Begitu juga dengan wal maghsub wa ghairu dzalik. Maghsub ini adalah harta rampasan. Satu orang ini dia rampas harta orang lain. Wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan harta yang dirampas. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini. Jadi bagi tiap-tiap perkara ini dia akan mendatangkan definisinya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.